Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Saya Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Permatang Pauh, dan yang lebih penting lagi, ibu kepada Safiah dan Harith. Alhamdulillah, saya menganggap diri saya sebagai seorang aktivis politik, terus belajar, dan dalam segala ruang yang ada, saya mahu cuba memperkenalkan program dasar yang mempunyai kesan paling positif dan baik buat rakyat dan masyarakat. Kalau saya mahu anak-anak saya membesar dalam keadaan yang selamat, mahu mereka berjaya dalam pendidikan, mahu mereka mendapat peluang pekerjaan yang terbaik bila mereka besar nanti, samalah juga peluang dan nasib yang lebih baik ini saya mahukan buat anak-anak seluruh Malaysia. Ini yang mendorong saya kenapa saya teruskan kehidupan sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia politik. Kerana politik ini merupakan wadah yang tinggi, yang ada kuasa untuk kita mengubah masa depan dan juga taraf kehidupan rakyat menjadi lebih baik sekiranya kita sentiasa didorong oleh idealisme, oleh prinsip dan peringatan bahawa semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu belajar menjadi seorang jurutera elektrik elektronik, dan selepas ayah saya dibebaskan daripada tahanan politik, saya meneruskan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang hubungan antarabangsa, kajian Asia Tenggara. Kena pastikan kita menimba ilmu. Kita seringkali melengkapkan diri kita dengan pengetahuan. It is a lifelong experience. Tapi pada masa yang sama, bila kita dah sampai ke tahap pendidikan, sama ada universiti, sama ada pasca ijazah, jangan sekali-kali lupakan our roots. Daripada mana kita berasal? Tanah kampung kita, tanah air kita, asal usul kita, apa yang kita boleh buat untuk bantu mereka yang kurang bernasib baik daripada kita. Atas dasar itu, bila bercakap tentang peranan saya sebagai seorang wanita, I'm a proud mother. Saya fikir jangan kita lupa bila kita dalam situasi atau peranan yang lebih berkuasa daripada sebelumnya, bagaimana kita boleh bantu wanita yang kurang berkemampuan. Memang ramai yang mahu mempunyai kerjaya, ramai yang minat untuk berkerjaya. Tapi tak semestinya kita tidak menghormati wanita yang memilih untuk menjadi suri rumah dan suri hati. Kita kena sentiasa adil kepada pilihan yang sepatutnya dibuat oleh wanita. Maka kalau peringkat dasar, kena fikir bagaimana nak bantu wanita yang berkejaya supaya mereka ada ruang lingkup untuk menghantar anak-anak ke pusat jagaan yang selamat, yang mencukupi, yang memadai, supaya mereka boleh kerja tanpa bimbang pasal anak-anak. Tapi pada masa yang sama, kita kena juga beri peluang kepada suri rumah di luar sana untuk diiktiraf pengorbanan dan sumbangan mereka. Kita adalah pelengkap satu sama lain. We are supposed to live in this environment and spirit of sisterhood. Jadi saya merasakan wanita harus mendukung wanita lain. Kita kena ingatkan anak-anak lelaki kita, adik lelaki kita, ayah kita, pakcik kita untuk sentiasa menghargai dan menghormati wanita. Kita kena ajarkan konsep keprihatinan, empathy, penghormatan, penghargaan. It begins with us. It begins with everyone. Jadi ia bukan satu gagasan yang harus dihormati oleh wanita semata-mata, dipraktiskan oleh wanita sahaja.
tetapi juga oleh orang lelaki. Merdeka ini kita harus ambil kira bagaimana nak memerdekakan lebih ramai lagi masyarakat yang terhimpit dengan kemiskinan, masyarakat yang terhimpit dengan 1001 kesusahan, lebih-lebih lagi dalam dalam zaman pandemik. Kitalah penentu corak masa depan yang bakal kita nikmati. Kitalah penentu kalau kita boleh menilai apa sebenarnya kepimpinan yang berteraskan masa depan, yang berteraskan keadilan, yang berteraskan nilai-nilai murni. Kita bercakap tentang rukun negara, tapi kita kena pastikan bahawa dalam setiap ruang lingkup kehidupan kita, undang-undang negara kita mampu untuk melindungi rakyatnya, mampu untuk memberikan nafas lega, ya, dan juga mampu untuk menghukum mereka yang bersalah. Kita berlumba-lumba untuk apa? Kalau bukan untuk fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. This is what propels me. Ini yang saya mahukan anak-anak saya. Bila mereka faham maksud merdeka, this is the greatness of this nation. Soalnya bukan bangunan tinggi yang tersegam indah, tapi bagaimana kita menjaga rakyat, menjaga mereka yang dilihat sebagai golongan yang rentan, golongan yang lebih lemah. That is the measure of how great Malaysia is. And we are great. Jangan kita lupa tanggungjawab kita, keprihatinan kita, budi bahasa kita dan juga ketegasan kita bila kita mendepani cabaran-cabaran dan elemen yang bakal merosakkan bukan saja ruang lingkup keluarga, tapi juga ruang lingkup masyarakat dan negara. Dalam waktu untuk menghayati kemerdekaan sebagai seorang wanita, saya mahu kita juga menghayati ruang lingkup bagaimana nak perbaiki ekosistem lebih selamat. Tak mahulah kita merasa takut kalau nak bekerja, takut untuk membesarkan anak-anak, takut dan bimbang dalam situasi jenayah meningkat. Kita kena perkasakan dan peringatkan juga mereka yang berkuasa. Pastikan Malaysia ini kalis masa depan. Pastikan negara kita negara kita melahirkan suasana yang jauh lebih selamat buat wanita. Dan pastikan Kementerian Wanita, isu wanita menjadi isu barisan hadapan buat kita semua. Kalau begitu, barulah orang nampak kita istimewa. Dan saya percaya kalau kita mahu memberikan makna dan maksud yang istimewa buat wanita, buat anak-anak, semuanya bermula dengan unit keluarga. Jadi kita juga harus pastikan dalam bulan kemerdekaan, dalam suasana kita bakal menyambut Hari Malaysia juga, kita maknakan dengan anak-anak, dengan adik-beradik, dengan keluarga kita. Hayati hari yang besar ini dengan memastikan mereka faham kenapa kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik, supaya tidak ada sesiapa dalam negara ini ditekan sama ada oleh sistem kapitalisnya, sama ada sistem keuangan, sama ada menerusi virus SARS-CoV-2. Ia memerlukan kerjasama semua pihak. Dan samalah dalam dunia politik. Kita nak lahirkan suasana yang lebih positif. Pembangkangnya mengingatkan pihak kerajaan memastikan adanya timbang tara dalam setiap yang dilaksanakan. Kalau berbuat salah mana-mana pun, kita harus ambil iktibar dan kita harus pastikan jangan berulang. Bukan soal mendabik dada. Saya masih ingat semasa saya berumur tak silap 9 ke 10 tahun, ibu saya membawa saya ke hospital untuk melawat Allahyarham Tongkat Warren. Saya suka dalam saat-saat sedemikian di mana ibu dan ayah kita sentiasa cuba menghidupkan penghargaan dan juga kesedaran kita kepada khazanah negara. Sama ada sastrawan, sama ada bangunan yang bersejarah, sama ada sejarah kita sendiri. Kita kena faham, that's what make us special and unique.
Kalau di Malaysia sudah tentu kita nak pastikan anak-anak juga tahu apa itu batik Malaysia berbanding dengan batik negara lain. Jadi ini penting menghayati what makes us Malaysia. Alhamdulillah Malaysia ini unik kerana dia mempunyai kepelbagaian yang mampu diraikan dalam suasana yang sangat selamat dan stabil. Sudah tentu tidaklah semuanya berlangsung dalam keadaan tanpa tekanan atau sedikit perselisihan faham. Tapi akhirnya apa? Disimpulkan masih lagi mampu untuk berdiri teguh kerana rakyatnya, kerana khazanah dan budaya kita, kerana cara kita ya, yang mempamerkan toleransi, yang mempamerkan kesabaran. Dan kita kena sentiasa meraihkan keunikan ini. We have to love ourselves. We have to love Malaysia. Dan cinta kita adalah dengan meraihkan segala kejayaan kita dan juga berlapang dada untuk mengenal pasti ada kelemahan daripada pelbagai segmen yang boleh kita perbaiki bersama. Nothing's going to be perfect unless you work on it. Jadi, this is my lifelong dream to work for my Malaysia. Dan saya harap kita semua dapat meraihkan kecintaan, kesetiaan, patriotism kita untuk membina masa depan yang kalis pelbagai cabaran. Kita dalam suasana COVID-19, tidak ada negara yang boleh terlepas. Kita kena meraihkan juga bagaimana kita mampu menangani pandemik ini dengan begitu baik sekali. Dan antaranya adalah penerimaan bahawa bidang kesihatan tidak boleh sekali-kali kita kompromi. Kita kena laburkan dana yang mencukupi bagi menghargai dan menjaga keseluruhan barisan depan kita. We're talking about our healthcare professionals. Kita bercakap tentang hospital-hospital kita. Semua ini harus menjadi nadi kekuatan negara kita. Jadi bercakap tentang merdeka, it's also merdeka from COVID. Tapi pada masa yang sama, tak mungkin kita dapat lakukan tanpa pelaburan yang mencukupi dalam bidang kesihatan dan juga pendidikan. So for me, when you talk about social justice, kita nak rakyat kita sentiasa dilindungi daripada pelbagai tekanan ekonomi, tekanan krisis kesihatan, tekanan krisis lainnya. Semua ini merupakan peringatan kepada kerajaan pusat dan negeri untuk melaburkan secukupnya bagi sektor kesihatan dan juga pendidikan. Remember, anak-anak kita sekarang tak mampu merdeka sepenuhnya. Kenapa? Kerana mereka tergantung pendidikan. Mereka tergantung sistem pembelajaran. Mereka memerlukan akses yang mencukupi bagi kurikulum pembelajaran menerusi pembelajaran atas talian. Dan ini bermaksud merdeka dari segi akses kepada penggunaan internet yang memadai. So, these are all different forms of merdeka yang diinspirasikan daripada kemerdekaan yang telah kita raih pada tahun 1957 dan kemudiannya bila kita bersama dengan Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia tahun 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Nurul Izzah Anwar. Selamat Hari Merdeka dan kelak selamat Hari Malaysia.